Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya jua dapat kita bertemu lagi dalam perkara ibadah darjah 3, masih bersama dengan saya Ustazah Azimah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, iaitu pelajaran 2 yang bertajuk haid, nifas dan istihadah. Saya ulangi, haid, nifas dan istihadah. Baik, kepada murid-murid yang Ustazah sayangi, tentu murid-murid sudah mendapat kitab, bukan? Jadi murid-murid bolehlah buka kitab dalam ibadat muka surat 12 hingga 14. Baik, mari kita teruskan pelajaran. Baik, pertama sekali kita kena tahu apa itu pengertian bagi haid, nifas dan istihadah. Okey. Baik, kita tengok yang pertama sekali, pengertian bagi haid. Apa itu haid? Okey, haid ini ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan pada setiap bulan seawal umur 9 tahun yang bukan disebabkan penyakit atau wiladah, iaitu melahirkan anak. Okey, jadi murid-murid, haid ini ialah darah darah yang keluar daripada mana? Daripada rahim perempuan, bukan rahim jeb sepatu tu, bukan. Ini rahim perempuan, bukan lelaki. Pada bila? Pada setiap bulan seawal umur mereka 9 tahun yang bukan disebabkan penyakit atau wiladah, iaitu wiladah darah melahirkan anak, bukan. Baik, seterusnya kita tengok apa itu nifas. Okey, nifas ini ialah merupakan darah yang keluar daripada rahim perempuan ketika atau selepas melahirkan anak. Ini darah nifas. Darah nifas ini biasa keluar pada kaum ibu. Kerana darah ini keluar daripada rahim perempuan, rahim ibu kita ketika atau selepas mereka melahirkan anak. Bukan dari lelaki, bukan dari ayah, daripada ibu. Okey, seterusnya kita tengok apa itu istihadah. Okey, istihadah ini pula ialah merupakan darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan selain pada masa haid dan nifas. Ni istihadah, darah istihadah ini ialah darah penyakit. Okey, istihadah ini ialah darah penyakit yang keluar daripada rahim perempuan juga. Tak adalah disebut di sini rahim lelaki, tak ada. Sebab itu kalau kita tengok gambar kartun ni, gambar gegel, gambar perempuan. Kerana haid, nifas dan istihadah ini berlaku kepada kaum Hawa, iaitu kaum perempuan. Okey, seterusnya kita nak tengok tempoh masa. Tempoh masa bagi haid, nifas dan istihadah ni bila? Baik, kita tengok jadual ni. Okey, berdasarkan jadual ini, kita tengok dulu bagi darah haid. Darah haid ni paling singkat ataupun paling pendek, paling sekejap. Dia akan keluar pada 1 hari 1 malam. Ini paling sikit, paling sikit 1 hari 1 malam. Biasanya bila? Ni yang bagi perempuan yang normal lah. Perempuan yang biasanya akan keluar pada 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, atau seminggu. Biasanya seminggu. Okey, paling lama bila? Paling lama 15 hari 15 malam. Ini
Ini paling sekejap, ini biasa, ini paling lama. Macam mana kalau seseorang itu keluar darah lebih daripada 15 hari? Ini dia. Keluar lain daripada masa haid iaitu kurang 1 hari 1 malam atau lebih 15 hari, kita panggil dia sebagai darah istihadah. Ini tadi yang kita tengok tadi iaitu darah penyakit. Ini lebih daripada 15 hari, kita panggil dia darah istihadah. Itu. Okey, seterusnya kita tengok kepada darah nifas. Bila darah nifas ni? Okey, darah nifas ini paling sikit paling singkat dan sekejap adalah 1 lahzah. Ini paling sikit biasanya bila? Okey, biasanya ialah 40 hari 40 malam. Kalau lebih? Lebih ni paling lama pun adalah 60 hari 60 malam. Kalau lebih lagi? Lebih daripada 60 hari 60 malam? Ini kita panggil dia sebagai darah istihadah. Lebih daripada 60 hari dia termasuk dalam kalangan darah istihadah, iaitu darah penyakit. Okey murid-murid, kita tengok suci antara 2 haid waktu bila? Bila di mana kita tengok perkataan suci ni, maksudnya bila kita terlepas daripada darah haid ini, iaitu sekurang-kurangnya suci antara 2 haid ini ialah 15 hari 15 malam. Contoh Aminah ya. Contoh Aminah, dia keluar darah haid pada 1 hari bulan. Jadi daripada 1 hari bulan hingga 7 hari bulan, dia dalam tempoh darah haid. Kemudian daripada 7 hari bulan tu kiralah 15 hari, tempoh itu dia dalam keadaan suci. Lepas saja 15 hari, bertemu lagi seminggu, itu namanya darah haid lagi. Kemudian begitulah urutannya setiap bulan. Itu bagi perempuan yang normal. Kadang-kadang dia akan keluar darah haid tu sebulan sekali. Sebulan sekali pun masih dalam keadaan tempoh masanya yang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Baik, seterusnya kita tengok tempoh istihadah ni bila pula? Tengok di sini. Istihadah ni murid-murid, dia ni tidak mempunyai tempoh masa tertentu. Kerana istihadah ini bergantung pada seseorang. Darah istihadah ini adalah darah penyakit. Jadi dia tak ada masa. Dia tak tentu. Kita pun tak tahu adakah ini terjadi pada kita ke tidak ke, kita tak tahu. Tetapi bila kita dah tengok jadual tadi, kalau misalnya lebih daripada tempoh masa biasa, tempoh masa lama, maka itu adalah darah istihadah. Kena cepat-cepat pergi jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Baik murid-murid, cukup setakat ini saja kita belajar pada minggu ini. Jadi murid-murid yang dah ada kitab itu bolehlah cuba-cuba membaca muka surat 15, 16. InsyaAllah pada minggu hadapan Ustazah akan sentuh bab perkara-perkara yang dilarang ketika haid dan nifas itu apa dan sebagainya. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat membuat latihan yang Ustazah beri. Jadi sama-samalah kita mempelajarinya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.